Hai, Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi. Dah lama saya tak buat video. Kalau you all tak tahu, saya baru je sebulan selepas kena COVID. Tapi hari ni bukan nak kongsi pasal COVID lah. Hari ni saya nak kongsikan 5 kesilapan yang selalu dibuat oleh orang yang ada gastric GERD anxiety. Terutama orang yang baru kena gastric GERD anxiety. Dan lebih malangnya kalau orang yang dah lama ada gastric GERD anxiety tapi masih buat 5 kesilapan ni. Sebenarnya kita yang ada sakit gastric GERD anxiety, seperti yang saya pernah kongsikan dulu, ia adalah sakit yang perlu dikawal. Bermaksud jika kita dah baik sekalipun, kalau kita tak kawal, kita boleh dapat sakit tu balik. Kita boleh dapat simptom-simptom pelik kita tu balik. Tapi kebanyakan yang ada sakit ni, bila kita dah sihat sikit, kita akan mula cuba untuk hidup pada kehidupan lama kita balik. Yang sebelum kita jadi tak sihat, mungkin kita hidup dalam keadaan yang terlalu banyak stres, tak ada stress management, tak ada penjagaan pemakanan, dan kita juga tidak menjaga nutrisi kita dengan baik. So ini adalah 5 kesilapan yang biasa dibuat oleh orang yang ada gastric GERD dan anxiety. Sebagaimana mungkin dalam 5 ni saya juga pernah buat kesilapan ni dulu, dan mungkin juga saya pernah buat kesilapan tu sekarang. So hari ni saya nak kongsikan. Yang pertama adalah jika kita ada gastric GERD anxiety, kesilapan pertama yang kita buat adalah mengambil ubat anti-acid untuk jangka masa yang panjang. Okay, sebab apa? Sebabnya perut kita memerlukan asid perut yang baik untuk penyerapan zat. Jadi kalau kita mengambil ubat anti-acid dalam jangka masa yang panjang, ia boleh menyebabkan kita kekurangan asid perut untuk menghadamkan makanan kita. Jadi nutrisi tidak dapat diserap dengan baik, dan kita boleh ada GERD yang berlarutan. Kita akan ada masalah angin dan sebagainya. Yang ini juga kebanyakannya, kesilapan ni banyak juga dilakukan oleh mereka-mereka yang belum faham tentang sistem perut. So kena banyak lagi membaca lah. Macam saya dulu pun pernah juga ambil ubat anti-acid pada permulaan saya kena sakit ni, iaitu saya ambil dalam sehari ke 2 hari macam tu lah. Tapi lepas saya dah buat research sendiri, dan saya sendiri dah rasa bila kita makan ubat anti-acid tu, esoknya kita tetap ada masalah dan simptom yang sama. Maksudnya ia tidak bantu secara berterusan. Dia hanya bantu pada ketika tu, melegakan kita punya reflux, tapi esok-esok kita ada reflux balik. Macam itulah saya, itu yang sebabkan saya hanya makan ubat tu sehari ke 2 hari macam tu. Dan pada mereka-mereka yang tak faham sangat tentang perut, bila kita belum faham, memang kita cenderung untuk makan ubat anti-acid. Itulah sebab itu saja rawatan yang kita jumpa dalam perubatan konvensional kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh makan untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin kita boleh mengawal simptom kita sementara, tetapi bukan untuk dimakan bertahun-tahun lah. Sebab kita perlukan digestion yang sihat. Okay, yang kedua adalah tidak menjaga pantang. Okay, tidak menjaga pemakanan. Okay, biasanya kalau kita mula-mula ada gastric GERD anxiety ni, memang dah tentu kita tak tahu pun yang kita perlu pantang makan. Sebab sakit ni pun kita tak berapa faham. Yang kita tahu, kalau orang cerita tentang acid reflux, yang kita tahu tak boleh makan pedas sebab akan reflux. Tapi sebenarnya ada banyak pemakanan yang perlu kita jaga. Macam saya sendiri dulu pun saya tak boleh nak jaga pemakanan pada awalnya. Dan simptom tu berlarutan, makin teruk. Hari-hari heartburn, sakit belikat, panas belakang. Kadang-kadang naik sampai ke mata, ke telinga, anxiety. Tak tahu waktu tu. Dan bila tak tahu, kita makan apa sahaja. Saya makan. Waktu tu digestion saya pun kembung. Perut memang tak selesa sebab gastrik. Tak lalu makan. Tapi cuba juga untuk makan. Kadang-kadang sarapan pagi roti. So waktu tu tak tahu. So ramai yang akan buat kesilapan ni bila mereka tak tahu. Dan agak malang jika kita dah tahu tapi kita ulang kesilapan yang sama, iaitu banyak makanan yang kita
kena elakkan, ataupun kalau boleh jangan makan terus, sebab dia akan burukkan lagi keadaan simptom kita, keadaan perut kita, keadaan anxiety kita. So yang tu you all boleh refer saya punya video tentang pantang pemakanan untuk gastric GERD dan anxiety. Okay, so pemakanan memang kita kena jaga, sebab pemakanan membantu hampir 60% dekat kita punya simptom ni tau. Bantu hampir 60% melegakan simptom pelik kita, bantu untuk tidak memburukkan lagi keadaan perut ataupun keadaan mental kita. So itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah, kejap saya sambung Okey, yang ketiga adalah tidak mengawal stres dengan baik. Sebab kalau kita tahu bahawa perut dan saya pun masih batuk lagi hasil daripada kena COVID hari tu. Okey, kita tidak menjaga stres dengan baik, sama ada ketika kita sakit teruk ataupun ketika kita dah sihat. So stres tu memang kena kawal lah. Even saya dulu pun lemah dalam mengawal stres. Stres seharian, stres emosi, stres kerja dan sebagainya. So itu salah satu penyumbang kepada kita punya rosaknya ataupun digestion saya yang rosak. So kita kena jaga, kena kawal stres. Ada benda memang kita kena let go. Ada benda memang kita kena let go. Kita tak boleh fikir terlalu panjang atau terlalu push diri kita. Kita kena lebih bertenang, especially kalau dah sakit. So waktu dah sakit tu memang saya let go semua benda. Kalau boleh tak nak fikir. Walaupun of course kalau you all yang pernah ada anxiety, you all mesti tahu bila kita anxiety, kita tetap overthinking walaupun masalah tu dah mungkin tak ada dekat kita, yang kita dah terpaksa let go pun, tapi kita keep on thinking. So yang itu tak apa, sebab yang itu memang kita dalam keadaan yang tak sihat menyebabkan kita overthinking. Tapi masalah yang ada, yang mana kita kena let go, kita kena let go. Jangan push diri kita untuk membuat atau menyelesaikan sesuatu masalah, especially masalah yang tidak berapa penting lah, benda yang kita boleh let go, tapi kita push diri kita untuk selesaikan atau menghadapi masalah tu. So elakkan sebarang situasi, masalah ataupun stres. Let go pada banyak benda. Even sekarang pun walaupun saya dah sihat, pengawalan stres saya pun taklah sebaik mana, sebab kita dalam kehidupan of course memang banyak ujian, banyak benda kita nak buat. Tapi saya belajar dari kesilapan yang dulu, setiap sesuatu tu jangan diambil terlalu jangan ambil satu masalah tu terlalu berat, terlalu serius. Bila rasa macam nak terserius sikit, kita cepat-cepat patah balik. Bila kita ada kerja yang kita nampak kita bekerja terlalu keras, kita cepat-cepat cari waktu untuk berehat dan jangan push diri kita. Memang kadang-kadang kita nak mengejar sesuatu, macam saya nak kejar target dan sebagainya, tapi kesihatan adalah lebih penting. Sebab kalau kita tak sihat, kita nak buat kerja pun tak boleh. Macam yang saya dah rasa dulu, sebab saya dah rasa macam mana sakit tu membuatkan kita tak boleh buat apa-apa kerja dah macam hopeless. So saya tak nak benda tu berlaku lagi. So pengawalan stres tu adalah sangat penting. So nombor 4 adalah tidak cuba untuk memahami sakit ini. Okay? Tidak cuba untuk faham sakit ini. Kenapa kita nak kena cuba faham sakit ini? Kita kena banyak membaca. Macam saya dulu, saya sangat banyak membaca. Baca study, baca apa. Jangan baca benda yang biasa kita nampak, kita korek. Benda yang kita tak biasa dengar, korek, cari sampai kita jumpa. Sebab bila kita faham, macam saya, bila makin faham tentang digestion ni, kaitan dengan mental dan sebagainya, makin faham untuk bantu diri sendiri. Dan yang paling penting, makin faham kenapa sesuatu trigger tu terjadi. So bila sesuatu trigger tu terjadi dan kita tahu, kita boleh segera untuk berhentikan atau mengelakkan trigger tu jadi lebih teruk. Sebab kita tahu sebab apa jadi macam ni. Contoh, jika saya makan sesuatu yang melanggar pantang, boleh menyebabkan cerit berit, IBS, sakit perut ataupun reflux. So bila kita tahu sebab apa,
Kita faham sesetengah makanan memang tak boleh dihadamkan oleh perut kita dan menyebabkan immunity reaction ataupun menyebabkan immunity menyerang dinding-dinding perut kita disebabkan makanan-makanan tadi tidak dapat didigest dengan betul, dia ada dekat situ. So bila kita tahu, kita boleh bantu macam mana nak legakan segera, macam mana nak berhentikan simptom ni, macam mana nak kurangkan inflammation di dalam perut. So lebih kurang macam tu lah. Ada banyak sebenarnya pasal perut ni. Memang kalau you all baca, saya sendirilah saya baca, saya rasa macam wow, macam ni Allah jadikan perut kita. Rupanya kita cuma tahu makan, perut digest, buang jadi najis. Tapi sebenarnya sistem kat dalam tu, ya Allah, banyaknya yang berkaitan dengan dan bekerjasama dengan perut ni tau. Bukan perut sahaja, ada empedu, ada pankreas, ada bakteria baik, ada nervous system, ada macam-macam yang berkaitan dengan perut. Rupanya perut ni dia sangat sistem dia sangat complicated lah. Ada banyak benda. Sebab tu saintis pun tak habis kaji. Sebab bila saya buat bacaan, saintis pun tak habis kaji lagi tentang perut kita ni. Okay. So nombor 5 nombor 5 adalah tidak ataupun takut mencuba. Macam saya sendiri dulu memang kena agak teruk, tapi saya memang paksa diri saya untuk mencuba berdasarkan apa yang saya belajar, bacaan. Even sebelum ni pun memang biasa attend kelas-kelas yang doktor buat, kelas nutrition dan sebagainya. So saya teruskan mencuba. Saya tak pasti kalau you ada tahap anxiety macam saya, tapi tahap anxiety saya adalah teruk yang menyebabkan kalau saya tidak mencuba, saya berada pada tahap anxiety yang sangat teruk. Dan saya tak boleh biarkan diri saya dalam keadaan yang teruk. Walaupun mencuba pun kadang-kadang mendatangkan trigger, tapi adalah lebih baik mencuba mendapat sakit disebabkan mencuba daripada sakit tidak mencuba. Yang itu saya. You all saya tak pasti. Tapi kalau kita takut untuk mencuba, kita tak akan tahu keadaan perut kita. Contoh paling senang sekali, food log, pemakanan. Macam mana kita nak tahu makanan tu kita boleh makan ke tak? So kalau dalam program biasa saya akan ada food log. Food log ni kita kena try makanan tu dan tengok trigger dia. Mana yang kita trigger, kita memang kena tulis. So itu adalah mencuba sesuatu makanan. Ada orang dia tak mencuba langsung dan dia berpantang berbulan-bulan, bertahun lamanya sebab takut nak makan sesuatu. Tapi sebenarnya bila progres perut kita semakin baik dan semakin baik, kita banyak benda yang kita dah boleh makan. Tapi janganlah makan benda-benda yang merosakkan perut kan, macam gandum, yang itu memang merosakkan perut. Even orang sihat pun tak sesuai untuk makan tu. Ada banyak benda makanan yang orang sihat pun tak sesuai makan, apatah lagi kita. So yang itu kita memang kena cuba. Itu benda yang paling simple. Belum lagi cuba benda-benda yang macam kaedah rawatan, suplemen, terapi dan sebagainya. Kita kena cuba. Macam saya dulu, saya dah cuba semua. Tapi program yang saya buat adalah memudahkan you all supaya tak mencuba benda yang tak cuba pada banyak benda. Sebab yang saya dah letak dalam program tu adalah benda yang saya cuba dan memberikan kesan dan progres yang baik. Yang saya tak letak dalam tu, dalam program, adalah benda yang saya dah cuba dan dia tidak mendatangkan kesan yang baik ataupun memburukkan lagi keadaan. So benefit dia, kelebihannya kalau join program tu, kita dah setkan benda-benda yang memang boleh bagi progress. So you tak payah pening kepala. Tapi kalau you all dekat luar sana nak cuba sendiri, cuba je mana yang you all boleh cuba. Ikhtiar. Sebab Allah tengok ikhtiar kita sampai mana. Sebab yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukanlah ubat-ubatan atau apa-apa di sekeliling kita. Tapi Allah nak tengok ikhtiar kita, semangat kita, keyakinan kita untuk sihat. So kalau you all tanya di antara 5 tadi kesilapan dalam untuk orang yang ada gastric anxiety ni, yang nombor 1 tadi adalah pada saya lah paling memberikan kesan. Sebab kalau kita long term makan ubat, proses untuk kita nak sembuhkan digestion kita akan ambil masa lebih panjang. Sebab
kita perlu kembalikan asid perut. So makin kurang asid perut, digestion kita, makin banyaklah kerja kita nak buat. Okay, so sampai di sini sahaja. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi lain hari, lain waktu. Doakan diberikan kesempatan dan kesihatan yang baik. Okay, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.